أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Kata Syekh Abdul Qadir di dalam muqaddimah kitab Futuh Al-Ghaib, marilah kita sekali lagi bersalawat untuk beliau, yakni untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat seperti yang sudah dijelaskan bermakna doa. Jadi bila kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kemuliaan dan mengangkat darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya yang tersirat di sebalik salawat ini yaitu sebenarnya kita berdoa untuk diri kita sendiri, kerana orang yang bersalawat itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi lisan Rasulnya, yaitu Allah Ta'ala akan menggandakan 10 kali ganda. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Sesiapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, Allah akan bersalawat, yakni akan mengurniakan kerahmatannya kepada orang-orang yang bersalawat itu 10 kali. Jadi bila kita berdoa kepada Nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung kita berdoa untuk diri kita. Manfaatnya kembali kepada diri kita.
salawat yang berlempah-lempah dan suci. Yani Syekh Abdul Qadir mengajak kita supaya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang murni, yang suci bersih, yang ikhlas. Salawat yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bila diperintahkan supaya bersalawat dan kita melaksanakannya, pertama sekali kita telah menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya. Bila kita bersalawat, dari satu segi kita sudah melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat ini, kalau kita membiasakannya, selain daripada kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah menerusi lisan Rasulnya tadi, yaitu akan digandakan 10 kali keberkatannya. 10 kali kalau kita mendoakan Nabi dengan bersalawat, akan digandakan 10 kali ganda. Selain daripada mendapat semua ini, kalau kita memperbanyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihannya ialah ia akan menumbuhkan rasa kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berasaskan kepada riwayat, man ahabba syai'an aksara zikrah, sesiapa yang mengasihi sesuatu itu, pasti dia akan banyak menyebutnya, akan menyebut dan mengingatinya. Jadi alamat tanda bahawa kita ini mengasihi sesuatu, kita akan banyak menyebutnya, kita akan banyak mengingatinya. Itu alamat. Jadi bila seseorang itu banyak bersalawat, berarti ada tanda padanya bahawa dia ini orang yang mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh difahami juga bahawa memperbanyakkan salawat dari segi yang lain adalah sebagai usaha, sebagai satu amalan, satu usaha, satu riadah untuk menimbulkan rasa kasih di dalam hati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olahnya bila kita ini memperbanyakkan salawat, semacam kita ini sedang beramal dan berlatih untuk menanam rasa kasih terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengetahui kelebihan mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara untuk menimbulkan rasa itu di dalam hati adalah dengan memperbanyakkan salawat. Memperbanyakkan salawat adalah manhaj, adalah suatu cara untuk menimbulkan rasa kasih terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah sambutan Maulidur Rasul, antara pengisiannya adalah memperbanyakkan salawat. Diperbanyakkan salawat, bahkan salawatnya itu dikumandangkan dengan irama-irama yang dilihat dapat menanam rasa kasih terhadap Nabi, yaitu para ulama kita telah mengajarkan kepada kita, telah menulis kepada kita dan mengajarkan kepada kita kasidah-kasidah yang di dalamnya ada makna-makna salawat yang kita laungkan, yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan dengan nada yang menyentuh hati, nada yang berkesan terhadap hati kita, sebagai salah satu daripada usaha untuk menanam rasa kasih terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya. Jadi ulama-ulama dulu menulis kasidah-kasidah
bait-bait syair yang mengandungi pujian terhadap Nabi, salawat terhadap Nabi dan sebagainya. Antara tujuan besarnya ada sebagai satu cara, satu manhaj untuk menanam rasa kasih terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkaranya. Jadi kita tidak perlu hiraukanlah atas pandangan setengah golongan yang mengatakan bahawa sambutan-sambutan itu adalah perkara yang bid'ah yang dilarang. Tak payah hirau, tak payah endorse sangatlah atas kata-kata itu. Sudah lama dibahaskan ulama dengan dalil yang panjang lebar, dan kupasan ulama ini, diskusi ulama dalam persoalan ini sudah lama dan berlangsung berlarutan sampai ke zaman kita ini, tak berkesudahan. Yang penting bahawa di kalangan ulama dengan dalil-dalil mereka itu ada yang membenarkannya, bahkan menggalakkannya. Jadi melihat dari sudut ini kita laksanakanlah, kerana dia tujuannya itu untuk menanam rasa kasih terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nilainya? Apa harganya? Harga kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, kasih kepada Nabi itulah yang akan membawa kepada mutaba'ah. Bermula dengan rasa kasih kepada Nabi, dia akan mendorong kita untuk mutaba'ah. Apa erti mutaba'ah? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasa nak ikut. Kita ni yang jadi mudah nak terikut dimulai dengan rasa kasih, rasa nak. Sebab itu ulama dalam usaha untuk membawa manusia supaya mengikuti Nabi, apa yang dinamakan sebagai mutaba'ah, maka dimulai dengan menanam rasa kasih dulu. Maka salah satu manhaj, salah satu cara untuk menanam rasa kasih terhadap Nabi di dalam hati ini adalah dengan banyak bersalawat dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan akan timbul rasa kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara pengalamannya, bila kita bersalawat, membaca qasidah-qasidah, kita sangat terasa. Lebih-lebih lagi kalau kita memahami makna-maknanya, maksud-maksudnya itu, kita terasa kesannya terhadap hati, ke dalam hati kita. Bila kita bersalawat ramai-ramai, kita faham maksud-maksudnya itu, memang sangat terasa kesan. Jadi pertama sekali, nilai kasih kepada Nabi ini, dia akan mendorong manusia untuk mengikuti Nabi, yang dinamakan mutaba'ah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikutilah aku. Jadi mengikuti Nabi itu adalah alamat kasih kepada Allah pencipta seluruh alam. Jadi alamat kita ini adanya perasaan kasih kepada pencipta seluruh alam ini. Alamatnya adalah kita suka untuk mengikuti Nabi, dan kecenderungan kita terasa nak ikut Nabi itu adalah setelah adanya perasaan kasih terhadapnya. Jadi nilai yang kasih ni bawa kita ikut Nabi, mutaba'ah Nabi, dan setelah itu kita akan mendapat suatu kedudukan orang yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah maqam yang mulia. Itu adalah perkara yang sangat mulia. Yang kedua, orang yang memperbanyakkan salawat dan mengasihi Nabi, sehingga mengasihi Nabi, ialah orang yang paling berhak untuk mendapat syafaat di akhirat. Orang yang paling dekat, paling berhak untuk mendapat syafaat Nabi di akhirat adalah orang yang memperbanyakkan salawat ke atas Nabi, lebih-lebih lagi orang yang mengasihinya. Ada sahabat yang datang kepada Nabi, tanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, bila akan terjadinya hari kiamat ni? Jadi dia tanya Nabi tu,
tentang soalan yang orang lain tak tahu belaka. Kerana Nabi juga telah ditanya oleh Jibril tentang bilakah waktu sebenarnya terjadinya kiamat ni. Nabi sendiri pun beritahu, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya, ni aku ni, kata Nabi, tidaklah lebih tahu berbanding orang yang tanya, yang ni Jibril tu. Maksudnya aku pun tak tahu, kata Nabi, tentang waktu sebenar, waktu sebetulnya yang sebenarnya terjadinya di kiamat. Jadi dalam peristiwa lain ada sahabat yang tanya soalan yang lebih kurang kepada Nabi berkenaan perkara yang sama. Matasa, bila terjadinya kiamat ni? Jadi bila Nabi ditanya begitu, Nabi tak beri jawapan. Nabi tanya semula, ma'adatalaha. Sebab pertama sekali memang tidak, ilmu ni tidak diberitahu kepada orang lain, tak ada orang tahu. Maka sebab itu Nabi tanya balik tentang apa yang sepatutnya, iaitu ma'adatalaha, apa persediaanmu terhadapnya. Jadi yang perlu pada kita ni bukan tahu tarikh kiamat, tapi apa persediaan kita. Itu yang perlu. Jadi Nabi tanya, ma'adatalaha, apa persediaanmu untuk menghadapi hari kiamat ini? Jadi kata sahabat ini, tak ada apa-apa aku ni. Dia rasa dia tak ada apa-apa. Illa anni ahbabtuka, cuma saja hati aku ni kasih kepada kau ya Rasulullah. Hal lain aku tak ada benda aku rasa. Cuma tu je modal aku, hati aku ni berpaut kasih kepadamu. Aku kasih kepadamu ya Rasulullah. Jadi bila begitu, apa penjelasan Nabi? Nabi beritahu rahsia. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dia pasti akan bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Kalau orang yang dia kasih itu Nabi, dan sudah tentu Nabi ini di syurga, di tempat yang mulia, maka orang yang mengasihi Nabi juga tempatnya di situ. Itulah harganya. Harga kita memperbanyakkan salawat. Selain daripada rahmat Allah berganda-ganda, kita juga tadi, iaitu menjadi laluan untuk kasih kepada Allah, dan itu adalah sesuatu yang sangat perlu. Dan selain daripada itu, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpeluang besar untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bagi keturunan sahabat dan pengikut setianya. Jadi salawat juga ditujukan kepada keturunan Nabi, nasab keturunan Nabi. Demikian juga kepada para sahabat baginda dan pengikut sejatinya, orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat juga ditujukan selain daripada Nabi kepada tiga ini, kepada keluarga Nabi, keturunan Nabi, kemudian kepada para sahabat dan pengikut-pengikut yang mengikuti Nabi sampai ke zaman kita ini. Jadi bila kita bersalawat dan ditujukan kepada semua ini, maka dia mencakupi jumlah yang sangat ramai. Siapa zuriat keturunan Nabi? Zuriat keturunan Nabi, kita tahu Nabi tak ada anak lelaki, yang ada hanyalah anak perempuan, Fatimah Az-Zahra. Jadi keluarga Nabi adalah nasab daripada Fatimah Az-Zahra, yang suaminya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Jadi dari zuriat inilah yang dikatakan keturunan Nabi. Dalam hadis disebut itrati, kaum kerabatku. Yang ini nasab damawi ni, nasab keturunan. Itu secara yang kita fahami, yang sedia maklum. Tapi perlu kita ingat juga
secara maknawinya bahawa keturunan Nabi mencakupi juga orang yang mengambil nasab kerohanian daripada Nabi, sekalipun bukan keturunan darahnya. Itu juga termasuk dalam lingkungan keluarga Nabi secara tidak langsung, secara maknawi. Jadi dapat kita simpulkan bahawa keturunan Nabi ini pertama sekali yang nasab keturunan, yakni daripada susu galuh Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Keturunan tu yang hari ini tersebar ke seluruh dunia, sampai ke tempat kita ini, sampai ke Afrika, sampai ke Asia dan sebagainya. Tapi yang kedua ini nasab yang bukan keturunan darah daging, tapi nasab kerohanian. Dan ini mencakupi siapa saja, sekalipun bukan dari nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama, khususnya ahli tasawuf, bila menyebut tentang nasab yang kedua ni, mereka merujuk kepada apa yang berlaku kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi keturunan Farsi, bukan orang Arab, apatah lagi baka Nabi. Arab pun bukan, orang Parsi dia. Tapi Nabi berkata kepada Salman, Salmanu minna ahlal bait. Salman itu adalah dari kami, dari kalangan kami, ahlal bait, yakni keluarga kami. Jadi semua orang tahu Salman bukan dari darah daging Nabi, tapi Nabi mengiktirafnya sebagai minna, dari kalangan kami. Jadi di sinilah alim ulama, khususnya ulama ahli tasawuf, mengisbatkan nasab jenis yang kedua ni, nasab keagamaan, nasab kerohanian. Demikian juga kalau dilihat di dalam Al-Quran mengenai Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah supaya diselamatkan anaknya, kerana anak Nabi Nuh itu memang keturunannya, tapi Allah telah menyatakan dia bukan dari keturunanmu, dia bukan dari keluargamu, padahal memang daripada darah daging Nabi Nuh. Tapi dalam Al-Quran, bila Nabi Nuh minta dengan Allah supaya diselamatkan, kerana Allah Ta'ala menjamin untuk menyelamatkan keluarga Nabi Nuh, dan dia tengok anak dia seorang ni yang terlepas, dan dia minta supaya termasuk dalam kelompok tu, Allah Ta'ala kata dia bukan dari keluargamu. Baik, sebab apa? Padahal dia dari darah daging, sebab dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Itulah sebabnya. Jadi darah daging pun, kalau sabit sanad nasab darah daging, tapi kalau tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tetap dianggap bukan keturunan. Kerana nasab agama, nasab kerohanian itu lebih kuat berbanding nasab darah daging. Innahu amalun ghairu salih, kerana dia ini bukan orang yang baik, bukan orang yang beriman, dia tidak beriman dan tidak beramal saleh. Jadi sekalipun dia anak Nabi Nuh sendiri, tapi tidak dikira. Maka di sinilah, atas dasar inilah alim ulama, khususnya ahli tasawuf, melihat nasab kerohanian, nasab keagamaan itu lebih kuat, dan dia mencakupi ruang yang lebih besar, luas. Adapun sahabat, siapa sahabat Nabi? Sahabat, perkataan sahabat maksudnya orang yang mendampingi. Jadi sahabat Nabi ini orang yang mendampingi Nabi dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, sahabat ini ialah orang yang sezaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi dan beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan keimanan. Inilah sahabat. Orang yang sezaman dengan dia, kemudian boleh tengok dia, jumpa dengan Nabi, pernah jumpa Nabi.
Dan jumpa saja bukan sekadar jumpa, beriman. Dan bukannya sekadar tu, dia mati dalam keadaan mukmin. Berarti orang yang tidak sezaman dengan Nabi tidak dikira sahabat. Kemudian orang yang sezaman dengan Nabi tapi tak pernah lihat Nabi, tak pernah jumpa Nabi, juga tidak dikira sebagai sahabat. Kemudian orang yang sezaman dengan Nabi, pernah jumpa Nabi, lihat Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi, juga tidak dikira sebagai sahabat. Kemudian orang yang sezaman dengan Nabi, jumpa Nabi, tengok Nabi, beriman dengan Nabi, tapi mati dalam keadaan murtad, tidak beriman, juga tidak dikira sebagai sahabat. Jadi sahabat ni orang yang dan dengan Nabi, jumpa Nabi, tengok Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan keimanan. Itulah sahabat. Sekalipun dia jumpa sekali je, sekali je jumpa, sekejap je, dia beriman dan mati, tetap mendapat kemuliaan sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di kalangan ulama, khususnya ulama ahli tasawuf, mereka telah mengisbatkan ada sejenis sahabat yang maknawi. Ni payah sikit lah, romek sikit. Sahabat yang maknawi, iaitu orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Syarat tadi tu saya terlupa nak sebut sikit. Orang yang jumpa Nabi dan Nabi masih hidup. Berarti kalau ada orang hidup sama Nabi, jumpa dengan Nabi, tapi jumpa dia tu Nabi sudah wafat, cuma tinggal lagi belum dikafankan, belum dikebumikan. Sekalipun dia tengok Nabi, tapi Nabi sudah meninggal, masih tidak dikira sebagai sahabat. Sebab syarat jumpa Nabi tengah masih dia hidup. Cuma saya nak beritahu di kalangan ulama, khususnya ahli tasawuf, mereka menyebut ada sejenis sahabat lagi. Sahabat ni secara maknawi, yakni orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi masa hidup, tidak sezaman, atau mungkin sezaman tapi tak pernah jumpa. Tapi dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan keimanan. Jadi ada jenis sahabat macam ni, iaitu orang yang diberi kemuliaan oleh Allah dapat berjumpa dengan Nabi setelah Nabi wafat secara rohani, secara kerohanian. Ini isu yang di kalangan ahli-ahli fiqh, ramai di kalangan ahli fiqh tak berapa nak terima. Tapi di kalangan ulama-ulama, khususnya ahli tasawuf, mereka sepakat menerima adanya perkara ni. Saya tak nak ulah panjang sangat, cuma nak beritahu dari segi ilmunya ada orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi diberikan kemuliaan oleh Allah berjumpa dengan Nabi secara, dalam istilah ahli tasawuf dipanggil yaqazah, secara sedar, bukan tidur, bukan mimpi, secara sedar. Tapi pertemuan itu berlaku secara kerohanian, bukan secara fizik, berlaku. Jadi Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti telah tulis satu kitab khas untuk membahaskan perkara ni, dan kita rasa tidak perlu kita detailkan banyak, tak detail sangat sini. Cuma nak, untuk tujuan ilmu, saya beritahu secara umum je. Selagi tidak berbangkitnya masalah-masalah isu, jadi kita rasa tak perlu kita jelaskan detail lah. Cuma nak beritahu, Al-Imam Jalaluddin Sayuti dia ada tulis satu kitab namanya Tanwirul Halak fi Jawazi Ru'yatin Nabi wal Malak, nak menjelaskan tentang sesuatu yang hitam pekat, maksudnya benda yang romik. Kitab ini diberi nama dengan nama itu untuk menerangi, menjelaskan, memberikan pencerahan terhadap sesuatu yang sangat gelap. Gelap ni maksudnya
benda yang rumit lah, susah. Jadi kitab ini fi jawazi ru'yatin nabi wal malak, untuk menjelaskan harusnya peristiwa dapat melihat para malaikat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah nak panjang situlah. Dan pengikut sejatinya, pengikut sejati yakni orang-orang yang beriman dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beriman. Jadi yang ketiga ini termasuk kita semua yang percaya, yang beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti baginda, dan berakhir dengan kematian dan mati dalam keadaan keimanan. Jadi siapa mereka ini? Semua umat muslimin yang ada pada hari ini termasuk. Redanya melimpahi yang terbaik terhadap Allah Azza wa Jalla. Dalam tutur kata dan kepatuhan. Jadi oleh kerana dia diterjemah secara direct daripada kitab Arab, jadi terjemahan ni agak tidak jelas lah. Tapi apa yang dimaksudkan? Dengan arti mudah-mudahan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga boleh kita jelaskan bahawa redanya Nabi itu melimpahi yang terbaik terhadap Allah Azza wa Jalla. Terjemahan yang agak tidak jelas, tapi saya merasakan yang Arabnya lebih dekat dengan makna, yakni Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha terhadap Nabi SAW, yakni jumlah doaiyah. Sama ada dalam tutur kata baginda dan kepatuhannya itu diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjemahan yang lebih, maksud yang lebih dekat kepada perkataan Arab yang diterjemah secara direct sini ni. Baik, kemudian doa dan permohonan kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzah. Yani kata Syekh Abdul Qadir, kita hadapkan doa kita dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku hambanya, sebagai hamba Allah, bahawa kita meyakini tidak ada tempat yang dapat kita bermohon, tiada tempat untuk kita bermohon, tiada tempat yang dapat memenuhi hajat dan keperluan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebahagian daripada pengertian-pengertian tauhid, keyakinan bahawa tidak ada tempat untuk kita bermohon, untuk kita berdoa, tidak ada yang dapat mengkabulkan permohonan dan hajat kita selain Allah. Itu adalah sebahagian daripada pengertian tauhid. Adapun hajat-hajat yang kita tunaikan dengan cara kita minta pertolongan dari makhluk, maka itu adalah sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Kita pergi minta tolong dengan orang supaya tunaikan hajat kita, supaya menolong kita, membantu kita, merawat kita dan sebagainya. Jadi hajat-hajat yang kita minta dengan makhluk supaya menolong kita itu, selagi ia bukan menjadi keyakinan hati kita, maka diperbolehkan, tidak salah. Yang dilarang apabila kita bermohon sesuatu hajat dari makhluk dengan keyakinan makhluk itu secara tersendiri dapat menolong dan membantu kita, itu memang rosak dan dilarang.
Jadi tidak salah kita minta tolong orang, kita mengadu hajat keperluan kita kepada orang dengan mengharapkan supaya ditolong, dalam keadaan hati kita tetap meyakini pertolongan sebenar ni tak akan berlaku kecuali dari Allah semata-mata. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, maka tidak akan berlaku pertolongan itu. Jadi pertolongan makhluk ini dipahami sebagai wasilah, sebagai sebab musabab. Sekiranya ini, maka menjadi keharusan kita untuk kita mengadukan hajat kita, mohon pertolongan dari makhluk atas kefahaman ini. Jadi tidak bertentanglah apabila kita menyebut di dalam bacaan Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tiba-tiba kita pergi minta tolong orang pula. Jadi perbuatan kita itu tidak berlawanan sekiranya kita faham. Tapi sekiranya kita tidak faham, itu boleh merosakkan. Yang penting kita faham hakikatnya, bahawa kita minta tolong dengan makhluk ini adalah sebagai wasilah yang diharuskan, sebagai sebab musabab yang diharuskan, secara majazi saja, bukan hakikinya. Dalam keadaan kita meyakini yang sebenar-benarnya yang dapat menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Biar jelas benda tu, biar faham oleh. Jadi segala apa yang kita lakukan tu tidak menjadi masalah lah. Kepadanya kita berlindung, yakni kepada Allah kita mohon perlindungan dan penjagaan, kerana kita meyakini tidak ada yang dapat melindungi sesuatu secara hakikatnya melainkan Allah. Dan itu juga sebahagian daripada pengertian tauhid, bahawa tidak ada yang dapat melindungi sesuatu itu melainkan Allah. Jadi pelindungan-pelindungan lain yang kita cari itu hanyalah sekadar asbabnya, sebab musababnya. Jadi perkara ini perlu dipahami baik-baik. Dialah pencipta yang memberi kita makanan dan minuman. Adalah kita meyakini bahawa Allah itu bukan hanya mencipta makhluknya, tapi juga menguruskan makhluknya, termasuklah rizki kita, makan minum kita, hidup mati kita. Adalah kita yakini semua itu adalah urusan Allah. Yang ini termasuk di dalam pengertian tidak ada yang memberi rizki, yakni makan minum kita. Tidak ada yang memberikan semua ini, yang merizkikan semua ini melainkan Allah. Biar jelas keyakinan ini. Jadi makan minum kita ni, yang kita kecapi, yang kita perolehi, hendaklah ada di dalam hati kita keyakinan bahawa segala rizki ini, bahawa yang memberi rizki ini pada hakikatnya hanyalah Allah, dengan sebab-sebab yang bermacam-macam. Biar ada kefahaman. Bila kefahaman ni tak ada, akhir sekali kita akan bergantung, meletakkan pergantungan kepada yang lain lah. Itu yang menyebabkan hati kita ni paut kepada yang lain. Sebab tauhid tu dak jelas molek, dak tanah molek, dak kukuh dalam. Jadi hati kita pun banyak paut ke benda lain, kepada sebab musabab yang bermacam-macam. Sebab tu kena mengaji molek bab ni, bab tauhid, bahawa dalam masalah rizki, makan minum, hakikat sebenarnya hanyalah Allah yang mengurniakan. Biar ada kefahaman tu molek bahawa tidak ada yang memberi rizki melainkan Allah. Jadi kalau kita memahami hakikat ini dan kita mencari rizki itu dengan sebab musabab, dan itu diharuskan, itulah perjalanan yang baik. Tapi kalau tak ada keyakinan ini, kita lupa keyakinan ini, hati kita banyak kadang-kadang dicemari dengan syirik khafi, banyak duk gantung ke benda lain, dan selalu merasa gunsing dan susah hati, terutamanya bila sebab-sebab rezeki itu sudah tak ada dah. Kita akan jadi bimbang, takut dan macam-macam.
yang melindungi kita, yang menghalau segala kemudaratan. Demikian juga segala kemudaratan yang berlaku di dunia ini, tempat kembalinya hanyalah kepada Allah. Yani tidak ada yang memudaratkan sesuatu perkara itu melainkan Allah. Yani terjadinya kemudaratan semata-mata dengan ketentuan Allah. Sakit, terjadinya musibah, kemalangan, kematian, kebakaran dan sebagainya, segala kemudaratan itu penentunya, pelakunya adalah Allah. Itu juga termasuk sebahagian daripada pengertian tauhid, bahawa tidak ada yang memudaratkan melainkan Allah. Sehingga terjadinya terjadinya penyakit, sehingga terjadinya musibah dan bermacam-macam bentuk kesakitan, musibah dan macam-macam lagi lah kemudaratan. Hendaklah kita ada keyakinan tertanam di dalam hati bahawa tidak ada yang memudaratkan melainkan Allah, bahawa dialah yang memudaratkan, dia juga yang dapat menghindarinya. Biar ada keyakinan. Supaya apa? Supaya bila terjadi penyakit dan sebagainya, hati kita akan balik ingat situ, bahawa dia belaka. Biar ada ingatan itu. Jadi kalau kita cari jalan pun supaya terhindar kita daripada kemudaratan ini, kita tahu bahawa yang kita usahakan itu hanyalah sebabnya saja. Dan sekiranya kita tidak menemui sebab-musabab itu, hati tetap ada keyakinan bahawa sekalipun kita sudah tak ada dah sebab-sebab yang menghindari kemudaratan ini, tapi hati kita masih ada keyakinan kemudaratan ini tak akan berlaku kalau tidak dengan izinnya. Itu dia. Ada satu kisah yang menarik yang kita dengar berlaku di Sabah satu ketika dulu. Kita dengar ni, kisah ni pun daripada orang-orang sana juga lah. Nak cerita macam mana manfaat dan mudarat ini semata-mata dalam ketentuan Allah. Cuma kita hari ini kadang-kadang keyakinan kita itu bukan tak ada keyakinan, kadang-kadang jadi lemah sikit. Lemah tak kuat molek. Maka ada waktu-waktunya Allah Ta'ala menzahirkan tanda-tanda tentang kekuasaannya tu kadang-kadang. Jadi berlaku kisah di Sabah ni, kita dengar daripada orang sana cerita, ada seorang yang keluar ke laut. Tiba-tiba enjin dia rosak, enjin bot dia rosak. Jadi hanyut ke tengah laut. Jadi bila hanyut berhari-hari, berbulan, berminggu-minggu katanya hanyut. Kita cuba bayangkan bot kecil hanyut tengah laut berminggu-minggu. Sudah tentu bekalan akan habis lah. Bot kecil tu boleh bawa banyak mana sangat, sehingga tak ada air nak minum pun tak ada, makanan nak makan pun tak ada. Berminggu-minggu hanyut di laut. Apa yang memanjangkan umur dia? Dia tak ada tempat lain, dia balik kepada asal ni. Ya Allah, tu je, ya Allah. Jadi bila dia ke lapangan, dia mengadu ya Allah, dia dahaga ya Allah, turun hujan. Dia tak ada air. Itulah yang dia minum. Bila dia ke lapangan, ya Allah, tak ada rezeki. Dok, dia pergi, memang dia pergi tujuan untuk ke laut bawa pengai, tapi upang tak ada. Dia capuk matahari kosong, dia sambung di ikan tak setarang. Ya Allah, ya Allah, tak ada. Capuk matahari kosong, dia makan tak setarang di ikan. Itulah berminggu-minggu dia di laut. Minum air hujan, makan ikan, makan matahari kosong. Berminggu-minggu sehingga dia ditemui oleh orang dan selamat balik. Inilah. Jadi tujuan kita mengaji benda-benda gini supaya faham benda-benda gitu, hakikat sebenar. Hidup mati, rezeki kita, hakikat sebenar balik ke dia. Dan apa yang kita usahakan ni adalah usaha-usahanya, asbab-asbabnya. Ada kalanya asbab ini akan hilang, terputus, kena balik asal tadi tu. Hidup ke mati ke, atas dia belaka. Jadi kalau kita tak ada ilmu ni, nak ada keyakinan pun kena ada kefahaman dulu. Kefahaman itulah yang perlu diperkukuhkan. Nanti Allah Ta'ala akan memperlihatkan pada waktu-waktunya kebenarannya atas apa yang kita yakini itu kadang-kadang. Itu bendanya.
Kita pun pernah dengar juga kisah ni, cerita-cerita lah, cerita-cerita orang soleh dulu. Masa kita mengaji dulu, ada guru kita duk cerita. Ini kisah askar, ni masalah keselamatan, nyawa hidup mati. Dia askar ni, tapi dia mengaji sampai waktu dia bersolat, dia berwirid. Jadi kebetulan satu ketika tu katanya dia dalam operasi dia lah. Jadi dalam operasi dia tu sampai waktu seperti sekali lah berhenti dia semayang. Jadi satu ketika tu kawan-kawan dia malah tunggu. Jadi orang tengok dia semayang, dia berwirid ni, dia suka pulang. Jadi dia kata, kamu nak pergi dulu. Pergi dulu. Jadi tinggal dia solat, berwirid dan sebagainya. Nak jadi ke takdir pada waktu itu dia masuk perangkap, ambush, kena perangkap. Bila dia susul belakang, dia kena perangkap. Jadi dia kata bertubi-tubi peluru, dia rasa macam angin, tapi sutih apa dok kena badan dia. Kiri kanan dekat-dekat tu pun ni, berangi tapi tak kena, sutih pun tak kena. Demikianlah keyakinan ini. Jadi keyakinan ini perlu ditanam. Hari ini timbul satu aliran pemikiran nak menjauhkan kita daripada keyakinan ini dan cuba digambarkan sebagai benda yang macam separuh dongeng tu. Percaya benda-benda gitu. Sebenarnya tanpa kita sedar, itu usaha nak mengikis keyakinan kita, kerana iman kita ni sebenarnya berpaksi pada keyakinan terhadap perkara gaib. Hari ini timbul, kita dengar setengah-setengah orang kata, wah sangat percaya benda pelik-pelik. Memang pelik, memang keyakinan kita percaya benda pelik-pelik. Sebab dasar agama kita ni percaya pada gaib, ghaibiyah, percaya perkara-perkara yang gaib. Termasuklah kalau terjadi pada para nabi, orang panggil mukjizat. Terjadi pada wali, orang panggil keramat. Tapi ada tanpa sedar, orang cuba nak dibasuh fikiran orang kita ni supaya buang ke tepi benda-benda pelik-pelik ni, biar nyata sudah. Wahai sangat cerita pelik-pelik, wahai sangat mana benda tu cerita, ada riwayat, ada kisah. Jadi cerita-cerita tu apa benda tujuannya, apa faedahnya? Liyusabbita bihi fuadak, untuk supaya hatimu menjadi lebih teguh. Bila kita dengar kisah-kisah para solihin, para awliya, kisah para nabi, bagaimana Allah Ta'ala menolong mereka ini dengan cara-cara yang aneh, itu akan menguatkan lagi keyakinan. Itu tujuan. Kita kena ingat tanpa kita sedar. Ada suara-suara ni percaya benda pelik-pelik, wah sangat buat pelik-pelik. Kalau hak pelik-pelik, hak tak ada asal usul tu, memang kita pun tak mau dengar. Mak jeneng ke apa ke, hak tak ada usul, hak tu pula buat madam dia dengar. Ni kisah para solihin, para awliya yang ada periwayatan dia tu. Ada kisah-kisah yang dinukilkan oleh alim ulama, sekalipun pelik tapi ada susul galuh ceritanya tu. Hak ni kita nak dengar. Yusabbita bihi fuadak, supaya hatimu menjadi teguh, tenang hati, tengok macam mana Allah Ta'ala tolong secara yang luar biasa. Rasa tak ada sebab dah, tiba-tiba datang pertolongan Allah. Itulah yang akan menguatkan, tasbit, meneguhkan hati. Jadi tanpa kita sedar, kita dengar suruhan-suruhan macam ni, wah sangat cerita pelik-pelik. Ni tanpa kita sedar, dia nak menghakis keyakinan kita terhadap ghaibiyat secara tidak sedar. Ini aliran pemikiran baru. Ni aliran pemikiran moden ni yang cuba nak hakis secara perlahan-lahan. Mula-mula dia cuba meragukan kita terhadap kisah-kisah luar biasa yang melibatkan para solihin, para awliya. Akhir sekali yang narak lagi kepada kisah-kisah Nabi pula. Betul tak Nabi ni? Timbul dah lah ni. Ya dah tahu laut terbelah. Laut terbelah ni ke ni cerita ada maksud lain ni. Bukan laut terbelah ni, bulang boleh terbelah dua. Sekarang sudah diragukan, orang. Jadi kita kena ingat bahawa keyakinan kita ini berpaksi kepada keyakinan pada ghaibiyat, dan kepercayaan kita terhadap perkara gaib ini
bukan atas dasar membuta tuli. Sebab apa? Kerana dia didahului dengan mukaddimah yang meyakinkan, iaitu benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukaddimahnya di situ dapat kita buktikan bahawa Nabi adalah seorang Nabi yang diterima orang Arab, iktiraf, akui, seluruh dunia sedar, mengakui kewujudan dan kenabiannya. Jadi apa-apa yang diberitahu tentang perkara gaib, sekalipun tak nampak depan mata, kita boleh terima dengan mudah. Kerana apa? Kerana berita itu dibawa oleh seseorang yang diperakui, disahkan status kenabiannya. Pelik mana pun, sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar apabila Nabi SAW Isra' Mi'raj, pergi ke tempat yang jauh dalam tempoh yang sangat singkat, 1 juzuk dari malam, bukan semalam, sejuzuk dari malam. Sehingga bila Nabi balik memberitahu kepada umatnya tentang peristiwa itu, ada sebahagian yang sudah pun Islam jadi murtad kerananya. Sebab apa? Pelik mu ni, dah masuk akal langsung. Dah masuk akal ni, dah masuk sini. Bukan apa, kita dah masuk, dah masuk. Tapi apa sikap Sayyidina Abu Bakar? Bila orang tanya Sayyidina Abu Bakar, percaya ke Nabi Muhammad naik ke langit tu? Tak dah semalam mang. Kita nak pergi Baitul Maqdis tu berbulan-bulan. Ni semalam mang je. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Kalau dia cerita pelik lagi pun aku percaya. Kalau ni dah lagi pelik lagi pun aku percaya. Baik, apakah tindakan Sayyidina Abu Bakar ni merupakan taklid membetul-betuli? Tidak. Sebab apa? Kerana dia betul-betul meyakinkan tentang kenabian Nabi Muhammad dengan dalil yang cukup, memang dia seorang Nabi. Lalu apa yang diberitahu itu diterima dengan mudah. Jadi ini tidak boleh disebut sebagai taklid membetul-betuli, tidak. Dia ada keyakinan yang berasaskan, kepercayaan yang berasaskan kepada keyakinan yang kukuh, iaitu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikit lagi nak habis. Dan semua ini semata-mata maujud kerana redanya, kerana kehendaknya. Yani semua kewujudan ini wujud, dan segala apa yang berlaku itu adalah semata-mata dengan kehendak dan reda Allah. Yang tidak akan berlaku suatu kejadian, tidak akan terjadi suatu kejadian walaupun sekecil-kecilnya, walaupun selai daun jatuh, walaupun seekor semut merayap, tak akan berlaku semua ini kalau tidak dengan kehendak Allah. Ini juga sebahagian daripada pengertian tauhid yang perlu kita fahami, bahawa tidak akan bergerak satu gerakan, tidak akan tercipta suatu ciptaan walaupun sekecil-kecilnya, kecuali itulah yang dikehendaki oleh Allah, yang tertakluk dengan kudratnya, yang ditentukan oleh iradatnya, yang sudah ditakdirkan olehnya, dengan arti bahawa semua itu terjadi kerana ia dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebahagian daripada pengertian tauhid yang perlu kita fahami. Segala gerak-gerik, segala kejadian kena fahami bahawa tidak ada suatu apa yang terjadi pun, walaupun kecil, bahawa ia tercipta atau terjadi terlepas daripada kudrat Allah, terlepas dari iradat Allah. Tak ada. Termasuklah perbuatan kita ini, gerak-gerik kita, diamnya kita, geraknya kita, berkelipnya mata kita, pengaliran darah kita, semua ini tak akan berlaku kecuali semuanya itu tertakluk dengan kudratnya, dengan iradatnya, sudah ditakdirkan olehnya. Kena faham bahagian keyakinan tauhidnya. Ada pun ikhtiar, usaha, dosa, pahala, itu bab lain, itu cerita lain. Tapi kena faham hakikat tauhidnya dulu. Kalau tak faham hakikat tauhid, kita akan jadi qadariyah. Manusia memiliki autonomi melakukan apa saja menurut kehendaknya. Rosak lalu kita. Ada benda yang sudah terlepas daripada ketentuan Allah, sudah tidak terikat dengan takdir Tuhan, dan macam-macam lah pegangan-pegangan yang menyimpan dari landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara sebabnya timbulnya qadariyah, timbulnya ini antara puncanya tidak tahqiq dalam bab ini, bab tauhid af'al ini, iaitu keyakinan yang meyakini
segala apa yang wujud, segala apa yang berlaku itu adalah ditakdirkan oleh Allah, tertaluk dengan kudrat dan iradatnya. Jadi hanya sekadar itu untuk kali ini, dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.